Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Kementerian Kesihatan mengesan 2 kluster baharu COVID-19. Kedua-dua kluster iaitu kluster View Kolombong dan kluster Talang-Talang melibatkan Sabah. Kluster Talang-Talang melibatkan daerah Kota Kinabalu dan kluster View Kolombong melibatkan daerah Sama serta Tuaran juga di Sabah. Bagi kluster View Kolombong, sehingga 1 Disember, 76 individu disaring dengan 40 kes dikesan positif COVID-19. Sementara dalam kluster Talang-Talang, 67 individu disaring. 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster berkenaan. Polis Perak akan mengesan penduduk yang cuba melarikan diri daripada dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan mengelak daripada membuat ujian calitan swab test. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Asmadi Abdul Aziz berkata, ia susulan dakwaan ada individu yang cuba mengelak daripada dikenakan PKPD di salah satu kawasan di Ipoh. Pihak polis akan meningkatkan kawalan dan memantau laluan tikus yang berkemungkinan digunakan untuk meloloskan diri di kawasan PKPD. Sebab semua daftar pemilik rumah dan juga penyewa kita ada. So cuma dari segi tindakan oleh PKD yang paling besar. Tapi so far alhamdulillah dengan bantuan ATM, rela dan agensi lain, kita ke arah untuk terus mempupuhkanlah dan juga dengan kerjasama penduduk sendiri. Makluman penduduk pun ada dengan bantuan penghulu dan juga KRT mereka lah untuk sama-sama kita jaga kita. 180 anggota beruniform ditugaskan secara bergila-gila membabitkan polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera, Jabatan Sukarelawan dan Angkatan Pertahanan Awam di Zon B Taman Pinji Mewah dan Zon A Taman Klebang Jaya. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan PKPD dikuatkuasakan di kedua-dua kawasan berkenaan bermula 1 hingga 14 Disember. Situasi semasa di Tongkang Pecah Batu Pahat Johor yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sejak 29 November lalu terkawal. 90% daripada 16,000 penduduk di kawasan itu mematuhi arahan ditetapkan. Pegawai daerah merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Zulkifli Abbas berkata, 3 sekatan jalan raya dilaksanakan melibatkan Zon Batu Tujuh, Jalan Jorak ke Senawi dan Simpang Taman Bestari ke Jalan Besar Tongkang Pecah. 55 buah masjid dan surau di kawasan terlibat dihadkan kepada 4 ahli sahaja bagi solat fardu. Waktu operasi di semua premis pula ditetapkan dari 8 pagi sehingga 8 malam. 5 buah kawasan sudah disanitasi dan akan diteruskan di 50 lagi lokasi terbabit PKPB dengan operasinya dijalankan 2 kali sehari. Tongkang Pecah yang berada di Mukim Linau sudah merekodkan 80 kes aktif COVID-19. Luar negara, Vietnam mengesahkan kes penularan tempatan pertama COVID-19 sejak hampir 3 bulan. Ini apabila seorang lelaki mempunyai kontak rapat dengan pramugari yang disahkan positif selepas pulang dari Jepun 2 minggu lalu. Kementerian Kesihatan negara itu memerintahkan wilayah dan agensi negeri memperketat pemeriksaan dan kawalan serta usaha mengesan kontak rapat dilancarkan selepas lelaki berusia 32 tahun itu disahkan sebagai jangkitan tempatan pertama yang dilaporkan dalam tempoh 89 hari. Vietnam sebelum ini berjaya mengekang penularan gelombang pertama virus berkenaan pada April dan hampir 100 hari tanpa penularan tempatan sehingga virus itu kembali dikesan dalam komuniti di pusat bandar Danang sebelum ia sekali lagi berjaya dikawal. Kejayaan itu hasil perintah kuarantin dan tindakan pengesanan yang ketat. Bagaimanapun sejak melonggarkan sektor ekonomi, pihak berkuasa percaya kes terbaharu ada kaitan dengan aktiviti mengunjungi kafe dan bar karaoke yang dihadiri pramugari terlibat. Vietnam merekodkan 4 kes baharu menjadikan keseluruhan sebanyak 1,351 kes.
Di Kemboja, pemerintah negara itu menguatkuasakan penutupan beberapa kemudahan susulan kes pertama penularan dalam komuniti yang direkodkan Sabtu lalu. Antara kemudahan yang diarah tutup sementara bagi tempoh 2 minggu adalah semua sekolah swasta, muzium dan hotel di Phnom Penh. Langkah itu selepas Perdana Menteri Hun Sen telah meminta Gubernur Wilayah Phnom Penh dan Siem Reap mengambil tindakan segera susulan kes jangkitan yang dikesan terhadap isteri pengarah penjara di ibu negara. Turut ditangguhkan adalah perhimpunan lebih daripada 20 orang serta pusat latihan vokasional. Situasi itu sedikit sebanyak menjejaskan pengusaha teksi dan perkhidmatan pengangkutan awam di bandar berkenaan. Kemboja melaporkan 3 kes baharu dengan keseluruhan berjumlah 326 kes. Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Perkembangan banjir. Situasi banjir di beberapa negeri terkawal dengan jumlah penduduk terjejas tidak mencatat sebarang pertambahan setakat petang Selasa. Di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Tok Deh, Pasir Mas kekal 22 orang. Sementara itu, paras Sungai Golok di Rantau Panjang mencatat bacaan 8.9 meter iaitu melepasi paras Amaran 8 meter dan menunjukkan tren penurunan. Di Terengganu, fenomena air termenung menyebabkan 8 orang daripada 3 keluarga masih kekal berada di PPS di negeri itu. Kesemua mereka kekal di Sekolah Menengah Kebangsaan Mercang, Marang. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 16 orang daripada 3 keluarga. Kesemua penduduk dari Kampung Tasik, Kampung Tersusun dan Kampung Parit Penghulu itu ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SK Parit Gantung di Jasin. Di Perak, seramai 37 penduduk terjejas daripada 14 keluarga masih ditempatkan di 2 PPS. Seramai 27 penduduk dari Kampung Matang Tengah di Bagan Serai berada di PPS SK Cangkat Lobak. Sementara di daerah Perak Tengah, 10 penduduk terjejas yang berada di PPS dari Kampung Parit 13 dan Kampung Parit 14 masih berlindung di PPS SK Titi Gantung, Bota di Seri Iskandar. 5,422 pusat pemindahan sementara PPS disediakan bagi menghadapi monsun timur laut yang dijangka berlaku sehingga Mac depan. Setiap PPS berupaya menampung sekurang-kurangnya 200 penduduk terjejas banjir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof memberitahu persediaan turut meliputi bantuan awal kewangan, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri dan daerah selain Angkatan Pertahanan Awam. Juga penghantaran kit makanan, penganjuran program pengurusan risiko bencana di peringkat komuniti serta makluman awal bencana kepada penduduk kawasan terlibat. Sebagai tambahan, petugas-petugas di PPS juga telah bersedia dengan SOP-SOP yang kita tetapkan bagi menangani penularan wabak COVID-19 di kalangan mangsa banjir di PPS. Merujuk persoalan Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid, beliau menjelaskan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga sedang menyelaras perolehan peralatan perlindungan diri untuk kegunaan petugas barisan hadapan ketika menguruskan penduduk terjejas. Polis berjaya menahan seorang suspek lelaki warga Cina dipercayai mengetuai sindiket Macau Scam di negara ini. Suspek dikenali sebagai Chen Diwei, 31 tahun, ditahan bersama 6 individu lain dalam operasi khas di Muan Kiara, Kuala Lumpur pada 15 hingga 20 Oktober lalu.
Keputusan ke atas Ketua Sindiket Perjudian Calling Center yang kita buat tangkapan baru-baru ini, iaitu Cheng Dewey. Cheng Dewey ini adalah seorang warga negara China yang kita percaya bahawa dia adalah orang yang mengetuai kumpulan ini, dan dia juga mempunyai dalam wanted list negara China. Kita telah membuat semakan, dia mempunyai rekod wanted di negara China. Chen Diwei kini bersama 6 individu lain iaitu 5 warga Cina dan seorang warga tempatan akan dihadapkan ke Lembaga Pencegahan Jenayah LPJ pada 8 Januari depan selepas tamat reman selama 38 hari mengikut Akta Pencegahan Jenayah POKA. Susulan tangkapan itu, polis menerusi Ops Dadu Center melakukan 14 serbuan dan menahan 130 individu. 87 daripadanya direman selama 38 hari. Sementara itu, suspek utama sindiket Macau Scam dan kegiatan perjudian dalam talian Zaidi Kanapiah atau dikenali sebagai Eddie Kana dan Goh Leong Yong atau Alvin Goh serta 2 anggota polis dikenakan perintah tahanan selama 2 tahun mengikut POKA. Perintah berkenaan dikeluarkan pada 25 dan 26 November lalu sebelum dihadapkan kepada Lembaga Pencegahan Jenayah dan Keganasan Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan selanjutnya. Kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemulihan Khas PPK Simpang Renggam, Johor, PPK Pokok Sena di Kedah dan PPK Bentong, Pahang. Seorang pendakwah muda yang juga selebriti televisyen akan ditahan semula bagi membantu siasatan berhubung 6 kes jenayah seksual dan menyebabkan kecederaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzi Muhammad berkata, polis telah menerima 7 laporan berkaitan lelaki berusia 25 tahun itu. Ketujuh mangsa ni berumur di antara 22 hingga 26 tahun. So kebanyakannya adalah penuntut lah. Dan juga ada juga mangsa yang dah bekerja. So kesemua mangsa ni adalah follower di laman sosial Instagram suspek. Suspek mula berkenalan dengan mangsa-mangsa ni melalui direct message. So direct message Instagram dia dan semua mangsa-mangsa ni merupakan follower. So follower dan suspek ni akan mengajak mangsa keluar makan atas pelbagai alasan lah. Sebagai kapasiti dia sebagai da'i dan contohnya sebagai rakan Instagram dan ada juga yang menyatakan untuk urusan perniagaan. Okay? Dan kemudian suspek atas pelbagai alasan membuat helah dan memperdaya dan memerangkap mangsa untuk bawa ke rumahnya. So di rumahnya lah berlakunya perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang tanpa kerelaan mangsa-mangsa ini. Sebuah pasukan khas ditubuh untuk menyiasat kes tersebut. Sebelum ini, pendakwa selebriti itu direman 5 hari bermula Jumaat lalu bagi membantu siasatan kes rogol seorang wanita di sebuah rumah di Seksyen 7 Shah Alam, September tahun lalu. Suspek ditahan pada pukul 11 malam 26 September lalu selepas tampil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam. Terbaru, seorang guru berusia 22 tahun tampil membuat laporan pada Selasa mendakwa menjadi mangsa rogol suspek. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Izani Muhammad Faisal mengesahkan polis menerima 2 laporan membabitkan kes sama di daerah Petaling Jaya. Sementara itu, 2 kertas siasatan dibuka terhadap seorang individu yang mengugut untuk menembak Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado dan menyerang Bukit Aman. Datuk Huzi berkata suspek kini sedang diburu untuk tindakan lanjut. Okey, kita telah buka 2 kertas siasatan. Pertama, 13 bulan kita telah terkesan bahawa dia telah membuat satu kenyataan menghina Yang di-Pertuan Agong. Kita telah buka siasatan di bawah Seksyen 41 Tah Sultan. Dan semalam dia telah membuat satu lagi kenyataan berupa ugutan. Kita telah membuka satu lagi siasatan di bawah Seksyen 507 233.
Ada juga yang menyatakan dia ni tidak siuman, tetapi dia siuman ke tak siuman, kita akan kesan dan tangkap dia. Okey. Sebelum ini, seorang lelaki mendakwa dirinya Ketua Komando Kumpulan Pengganas Harimau Pembebasan Tamil Elam LTTE 2.0 turut mengancam melalui email akan menyerang ibu pejabat Polis Bukit Aman dan Kementerian Pertahanan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. 3 kawasan berisiko tinggi dalam kegiatan penyalahgunaan dadah di bawah model projek rintis Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK masih berada dalam zon kuning. 3 kawasan terbabit adalah Langkawi di Kedah, Petaling Jaya Selatan di Selangor serta Pekalan Cepa di Kelantan. Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, model rintis berkenaan akan diperluaskan ke 155 kawasan berisiko tinggi negara, termasuklah 17 kawasan di negeri ini tahun depan. Di Johor Bahru Utara ni, Taman Beling dan Taman Beling Skudai Tampur ini semua kita dah dapat kawal lah pada keadaan yang baik lah. Jadi kita berharap model-model yang kita dapat lah daripada 12 ini, kawasan ini dapat dilaksanakan dengan penyesuaian yang akan dibuat lah di 155 kawasan untuk tahun hadapan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perasmian Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Utara di Johor Bahru. Pembinaan IPD baru berkenaan yang bernilai 46.8 juta mula dibina pada 5 Januari 2010 dan siap beroperasi sepenuhnya 17 September 2013 lalu. Fasiliti tersebut seiring dengan pertambahan penduduk dan kepesatan di sekitar IPD berkenaan bagi memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Langkah kesedaran pencegahan HIV akan diperluaskan melalui projek Kamalia. Sehingga Oktober lalu, seramai 187 individu hadir ke klinik kesihatan Jalan Gereja Bandar Hili Melaka untuk mendapatkan perkhidmatan pencegahan HIV. Menurut Exko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, daripada jumlah itu, seramai 19 individu dikesan positif HIV. Antara projek pencegahan yang ingin diperkenalkan di Melaka adalah projek komprehensif pencegahan HIV melalui transmisi seksual, iaitu projek Kamilia yang kita ada dekat belakang ni. Bilik Kamilia itu adalah bilik rawatan juga bilik kaunseling untuk kepada semua pesakit HIV dan juga AIDS untuk mendapatkan kaunseling dan juga rawatan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Hari AIDS peringkat negeri di Klinik Kesihatan Jalan Gereja Bandar Hilir. Mengulas lanjut katanya, peratus jangkitan HIV melalui aktiviti seksual meningkat September lalu berbanding suntikan, mendorong kepada pemerkasaan projek Kamalia. Selain itu, pelbagai aktiviti kawalan dan pencegahan HIV akan terus dilaksana di seluruh hospital dan klinik kesihatan Melaka sebagai usaha menamatkan gejala AIDS menjelang 2030. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Negeri Terengganu komited membantu usahawan mengembangkan perniagaan sekaligus keluar dari taraf kemiskinan. Menerusi program rezeki Tani Fama Negeri, RM80,000 disediakan bagi membantu usahawan di negeri itu. Pemilihan peserta dibuat melalui sistem e-kasih, terutamanya golongan miskin isi rumah berpendapatan tidak melebihi RM2,614. Mereka menerima barang-barang peralatan bagi membantu meningkatkan pendapatan dan produktiviti perniagaan melibatkan aktiviti pengeluaran, pemprosesan dan pengedaran. Yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu mereka-mereka yang tergolong dalam kumpulan e-kasih untuk mengeluarkan mereka, seterusnya meningkatkan penjana ekonomi keluarga masing-masing. Bantuan yang diberikan maksima dia RM10,000 lah, berdasarkan kepada keperluan. Tapi kita akan agihkan maksima dia RM10,000 pada setiap penerima. Beliau sebelum itu hadir pada majlis penyampaian sumbangan peralatan yang disampaikan Pengarah Fama Negeri Cik Gani Cik Wan kepada peserta terlibat di Kampung Bukit Sawa Marang. Turut diagihkan kepada peserta di Kampung Bukit Gasing Marang disaksikan Adun Ru Rendang Wahab Osman.
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEK melalui Perpustakaan Negara Malaysia PNM menganjurkan anugerah buku PNM 2020. Anugerah dilaksanakan secara dalam talian menerusi Facebook rasmi PNM. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata penganjuran anugerah tersebut menjadi wadah terbaik untuk menobatkan buku-buku bermutu terbitan tempatan. Ia juga bagi mengangkat karya terbaik Malaysia ke peringkat antarabangsa. Saya berharap MOTEK melalui agensi berkaitan dapat menerbitkan lebih banyak karya penulisan dan penerbitan buku terjemahan berkaitan bidang seni, budaya, warisan dan pelancongan ke dalam bahasa asing. Usaha ini saya percaya dapat menarik minat masyarakat antarabangsa mengenali budaya masyarakat majmuk dan dapat mengetahui destinasi pelancongan di Malaysia. Ini sekaligus dapat menarik minat golongan pencinta buku melalui literary tourism di negara kita. Sebanyak 364 judul bagi kategori dewasa dan kanak-kanak bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil diterima PNM. Bagaimanapun hanya 164 judul sahaja berjaya melepasi kriteria dan syarat yang ditetapkan. 22 orang pemenang iaitu 11 penulis dan 11 penerbit menerima hadiah wang tunai RM3,500 setiap seorang beserta trofi dan sijil penghargaan. Inisiatif Wilayah Bebas Berniaga yang bermula 15 November lalu nyata dimanfaat sepenuhnya peniaga kecil yang terjejas akibat COVID-19. Pengerusi Penggerak Komuniti Negara Wilayah Persekutuan Nur Hizwan Ahmad bagaimanapun berkata kelonggaran yang diberi menerusi inisiatif itu tidak seharusnya dipandang mudah dan tidak disalahguna oleh peniaga. Bila kita dah dapat lihat mereka dapat berniaga di kawasan yang mereka nak, dapat dilesenkan dan sebagainya, kita selalu mengingatkan mereka supaya perkara ini tidak diambil mudah, sentiasa kena patuhi SOP dan juga jangan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Kalau ada, mereka perlu terus laporkan kepada pihak PBT supaya perkara ini, niat kerajaan untuk membantu komuniti ini tidak disalahgunakan. Ya, oleh contohnya menjual lesen kepada warga asing, menyewakan dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Tambahnya, masyarakat dan pihak tertentu juga tidak perlu skeptikal dan bimbang jika dasar baharu itu memberi kesan kepada keselamatan awam kerana inisiatif itu hanya untuk tempoh sementara. Sebelum ini, Kementerian Wilayah Persekutuan telah memberi jaminan akan memastikan inisiatif Wilayah Bebas Berniaga di ketiga-tiga wilayahnya akan dilaksana dalam keadaan terkawal di bawah pemantauan pihak berkuasa tempatan PBT masing-masing. Berita sukan, pasukan bola sepak Selangor membuka lembaran baru apabila bakal bergelar Selangor FC sebagai sebuah kelab bola sepak profesional yang sah diswastakan di bawah Red Giants FC Sdn Bhd. Setiausaha Agung Selangor FA sebelum ini, Dr. Johan Kamal Hamidun, kini menyandang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif bagi Selangor FC selepas penswastaan tersebut. Penswastaan ini telah diluluskan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM secara rasmi pada 29 September 2020 yang lalu. Namun pemisahan entiti di antara Persatuan Bola Sepak Selangor FAS dan Kelab Bola Sepak Selangor SFC hanya efektif bermula semalam. Johan menyatakan Selangor FC akan berusaha dalam pembangunan bola sepak elit dan pengkomersialan bola sepak Selangor di peringkat profesional, manakala Selangor FA akan lebih memberi tumpuan kepada pembangunan akar umbi Selangor. Masih sama, iaitu kita akan fokus kepada pasukan profesional. Penekanan juga akan diberikan terhadap kebolehan untuk menjana pendapatan
untuk pasukan kita. Jadi benda tu akan berterusan lah daripada awal kita masuk 2 tahun lepas sampailah sekarang hinggalah ke beberapa tahun yang akan datang lah. So kita akan teruskan usaha mengkomersialkan, mencari sebanyak pendapatan untuk pasukan bola sepak kita lah. Jadi perancangan tu semua berterusan, and kita pun sekarang ni sedang memasuki fasa untuk membangunkan lagi beberapa fasiliti di pusat latihan FAS, pejabat untuk jurulatih, gym dan juga klinik yang baru untuk pemain dan juga untuk orang awam, dan kita lihatlah bagaimana mungkin padang tertutup juga kita akan bina. So sekarang ni kerja-kerja ni sedang berlangsung dan berjalan lah. Dalam perkembangan yang sama, Muhammad Izri Nabil yang sebelum ini memegang portfolio Ketua Unit Pertandingan FA Selangor pula akan mengambil alih tugas Setiausaha Agung FA Selangor. Dari sudut kepimpinan tertinggi organisasi, kedua-dua entiti ini kekal bernaung di bawah kepimpinan DYTM Raja Muda Selangor selaku pengerusi kelab dan Presiden Persatuan. 6.45 juta ringgit diperuntukkan tahun depan untuk penyelenggaraan venue-venue Sukan Malaysia Sukma di Johor. Menurut Exco Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Dato' On Hafiz Ghazi, venue-venue tersebut juga akan menjadi tempat latihan atlet-atlet di bawah program Majlis Sukan Negeri Johor. Jelas On Hafiz, venue-venue tersebut juga akan menjadi gelanggang pertandingan sukan tempatan sepanjang 2021 sebelum Sukma Johor 2022 berlangsung. Penjelasan juga sudah dibuat oleh semua pihak berkepentingan bagi memastikan perkara ini tidak berlaku. MSNJ, Perbadanan Stadium Negeri Johor PSNJ, MBJB, MBIP, KPRJ dan agensi-agensi lain telah bermesyuarat beberapa kali bagi tujuan penjelasan. Beliau menjelaskan ketika menjawab soalan-soalan lisan dalam persidangan Dewan Negeri Johor ke-14 di Kota Iskandar Puteri. Tambahnya, beberapa kejohanan juga akan diadakan di fasiliti-fasiliti baharu bergantung kepada situasi semasa COVID-19. Antaranya kejohanan renang Piala Datuk Bandar di Pusat Akuatik Arena Larkin, kejohanan tinju Piala Datuk Bandar dan kejohanan badminton remaja kebangsaan di Stadium Tertutup Arena Larkin serta kejohanan olahraga di Kompleks Sukan Johor. Mela, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Lela Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.